Assalamualaikum, kami dari Grup 15 SKP 122 Penghayati Etika dan Peradaban. Isu yang telah kami pilih adalah isu penderaan kanak-kanak. Jadi, ini adalah ahli kumpulan kami iaitu yang pertama adalah Haikal, boleh resap. Yang kedua Akmal, yang ketiga adalah Akif, keempat Afiq dan yang terakhir sekali adalah saya sendiri. Wajib. Pencabulan atau pelanggaran terhadap hak kanak-kanak termasuk kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, penganiayaan fizikal atau pengabaian kebutuhan asas seperti pendidikan, makanan dan kebersihan. Segala tindakan ini dia tidak hanya mencetuskan impak fizikal tapi juga boleh memberikan kesan jangka panjang terhadap perkembangan psikososial dan kesejahteraan emosi kanak-kanak. Jadi hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah ia merupakan prinsip asas hak asasi manusia yang perlu jaga dan dilindungi. Jadi pelanggaran terhadap hak ini dia seringkali memerlukan tindakan undang-undang, pemulihan dan pendampingan agar memastikan anak-anak ni mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan mereka. Jadi untuk kategori penderaan kanak-kanak dari segi contohnya fizikal. Jadi penderaan fizikal terhadap kanak-kanak ni dia melibatkan penggunaan kekerasan seperti pukulan, tendangan atau pengabaian yang menyebabkan kecederaan fizikal. Jadi kesan daripada penderaan fizikal ni dia boleh melibatkan luka, patah tulang atau kecacatan fizikal yang berimpak serius terhadap kesihatan dan pembangunan fizikal kanak-kanak. Seterusnya, penderaan dari segi psikologi. So, penderaan psikologi ni melibatkan tindakan atau perkataan yang merosakkan keadaan emosi atau mental kanak-kanak tersebut. Sebagai contoh, termasuklah penghinaan, ancaman, pengekangan emosi atau pengabaian emosi yang boleh memberi kesan jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologi kanak-kanak. Yang ketiga iaitu proses pembesaran. Penderaan dalam proses pembesaran ni ia melibatkan gangguan terhadap perkembangan sosial, emosi dan intelektual kanak-kanak. Sebagai contoh, kekurangan stimulasi pendidikan, kurangnya perhatian yang diberikan atau persekitaran yang tidak kondusif untuk pertumbuhan dan pembelajaran kanak-kanak. Jadi, penting untuk diingatkan bahawa penderaan dalam pelbagai bentuk dapat menyebabkan impak yang serius dan merentangkan dalam pelbagai aspek kehidupan kanak-kanak. Jadi, penjagaan dan perlindungan kanak-kanak daripada penderaan memerlukan pemahaman mendalam tentang kesan jangka panjang dan keperluan mereka untuk perkembangan yang sihat dan selamat. Okey, jadi nilai etika yang boleh didapati dalam isu penderaan kanak-kanak ni terdapat dua, iaitu yang pertama menghormati martabat dan hak asasi. Nilai etika yang pertama ni kanak-kanak wajarlah dihormati sebagai manusia berdaulat dan mempunyai potensi. Dalam hal ini, ibu bapa dan penjaga kanak-kanak perlulah mempunyai nilai ini kerana kanak-kanak merupakan manusia yang masih belum matang dan perlu dididik dengan penuh kasih sayang. Kanak-kanak layak menerima layanan yang baik dan disantuni serta mempunyai hak asasi dalam perlembagaan untuk melindungi diri mereka di negara kita. Kewujudan hak asasi dalam perlembagaan membolehkan mana-mana individu yang terlibat dalam kes penderaan kanak-kanak dikenakan hukuman yang berat. Dan seterusnya, nilai etika yang kedua ialah bertanggungjawab. Dalam kes ini, masyarakat tidak kira semua lapisan umur perlulah memainkan peranan untuk memastikan tiada kes penderaan berlaku di sekitar kediaman mereka. Tanggungjawab melibatkan mengambil langkah proaktif seperti menyertai usaha-usaha untuk mencegah, melaporkan dan menangani kes penderaan kanak-kanak di mana-mana. Selain itu, kita juga boleh mempunyai nilai bertanggungjawab ini dengan menyokong organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang perlindungan kanak-kanak, dan kita juga boleh memberikan sumbangan atau bantuan jika kita perlu. Dan tidak dilupakan juga
kita boleh menyebarkan kesedaran berkaitan isu penderaan kanak-kanak di media sosial kerana ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan lagi kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di negara kita. Okay, seterusnya terdapat 3 punca yang kami letakkan di sini dalam isu penderaan kanak-kanak, iaitu dari segi masalah kewangan, dari segi sikap ibu bapa dan juga dari segi penggunaan khidmat asuhan yang tidak berdaftar. Jadi bagi punca yang pertama iaitu masalah kewangan, isi pendapatan keluarga yang menjadi isu untuk memenuhi keperluan anak-anak. Jadi sebagai contoh, pada zaman sekarang ni kedua ibu bapa harus bekerja kerana kos sara hidup semakin tinggi. Jadi anak-anak tidak ada sesiapa yang perlu menjaga mereka, jadi mereka harus meninggalkan mereka anak-anak mereka di pusat asuhan. Jadi dengan menggunakan khidmat pusat asuhan untuk meletakkan anak mereka sewaktu hari bekerja, ini memerlukan yuran. Jadi yurannya agak mahal. Oleh itu ini dapat menjurus kepada stres bagi ibu bapa sendiri kerana mereka mereka perlu untuk mencari duit lebihan membayar yuran kepada anak-anak mereka, dan ini boleh mengakibatkan stres kepada mereka dan boleh menjadikan penderaan kepada kanak-kanak sendiri. Dan seterusnya bagi punca yang kedua adalah sikap ibu bapa. Jadi sikap ibu bapa sendiri, sebagai contoh, ibu bapa yang kurang sabar dan juga panas badan. Jadi ini boleh menjurus kepada penderaan secara fizikal terhadap anak-anak mereka. Sebagai contoh, apabila mereka pulang daripada bekerja, semestinya kita tahu bila kita pulang daripada bekerja, kita akan berasa penat secara fizikal dan juga secara mental. Dan ini juga boleh mengakibatkan kepada penderaan kanak-kanak yang boleh menjadi serius. Seterusnya bagi punca yang ketiga, iaitu menggunakan khidmat asuhan yang tidak berdaftar. Jadi kita tahu kini banyak pusat asuhan telah ada dan mudah untuk kita cari, tetapi kita untuk mencari pusat asuhan yang berdaftar itu sangatlah penting kerana mereka apabila mereka menawarkan perkhidmatan asuhan tanpa pengalaman, ini akan menyebabkan potensi yang tinggi bagi penderaan fizikal apabila pekerja daripada pusat asuhan itu tiada pengalaman dan juga boleh mengakibatkan kepada penderaan kanak-kanak. Okey, apabila ada punca, mestilah ada langkah-langkah untuk mengatasinya. So, langkah-langkah untuk mengatasinya adalah perancangan keluarga. Dari segi aspek perancangan keluarga, ibu bapa perlulah merancang kewangan ekonomi sebelum mereka mempunyai anak supaya untuk pada masa hadapannya anak-anak mereka tidak berasa macam menjadi bebanan kepada keluarga. Asbabnya kerana pada awalnya seorang kanak-kanak itu dibesarkan dari segi memerlukan lampin pakai buang, kos susu, pakaian dan sebagainya. Jadi dapat dilihat dari situ, kewangan sentiasa adalah aspek yang paling penting untuk memiliki anak kerana untuk seseorang anak itu belajar dalam pendidikan di negara kita juga masih memerlukan kewangan untuk membeli buku serta membeli pakaian sekolah. Akhir sekali, ilmu keibubapaan. Ilmu keibubapaan ini penting kerana tidak semua ibu bapa berfikir panjang tidak mampu berfikir untuk membesarkan seorang anak itu dengan baik. Kadang mereka hanya menginginkan anak tapi tidak tahu cara membesarkan anak itu dengan baik. Jadi, mereka perlulah menjadi suri teladan atau role model kepada anak-anak mereka supaya anak-anak ini mendapat tunjuk ajar dan contoh yang benar sebagai panduan hidup mereka. Jadi itulah langkah-langkah yang boleh diaplikasikan untuk mengelakkan penderaan kanak-kanak.
Okay, bagi kesimpulan individu, akhir kata, kanak-kanak yang sepatutnya dibesarkan dengan penuh kasih sayang, mereka tidak perlu didera oleh ibu bapa, penjaga maupun pengasuh atas apa-apa alasan untuk memberi pengajaran. Hal ini kerana lumrah untuk seorang kanak-kanak untuk bersikap nakal dan tidak mendengar kata kerana mereka masih dalam proses pembesaran. Kesimpulannya bagi saya dapat rumuskan kesan penderaan adalah contohnya seperti kecederaan, kematian, gangguan emosi atau perkembangan yang akan menjejaskan kanak-kanak. Isu penderaan kanak-kanak ni juga akan meninggalkan isu sosial yang serius dan memberi impak negatif yang berpanjangan kepada kanak-kanak jika mereka didera. Dan penderaan kanak-kanak ini dapat dielakkan dengan menggalakkan kesedaran kepada masyarakat tentang teruknya kesan penderaan ini kepada kanak-kanak. Okey, bagi saya, pada pandangan saya, antara sifat yang perlu ibu bapa ada adalah sifat bertanggungjawab. Bukan sahaja kepada ibu bapa tetapi kepada semua orang dewasa, kerana untuk membesarkan seorang kanak-kanak ini memerlukan pertolongan daripada semua, kerana semua ini adalah saling berkait. Jadi ini adalah amanah yang besar kepada orang dewasa untuk membimbing mereka ke jalan yang benar dan membentuk satu perkembangan sosial yang sihat di negara kita. Jadi rumusan untuk bagi saya pula adalah setiap manusia ni mempunyai akal dan fikiran, malah boleh dikatakan lagi orang dewasa lah yang mampu untuk membezakan antara baik dan buruk. Jadi kanak-kanak ini sendiri adalah tanggungjawab dan amanah bagi kita untuk memberikan kasih sayang kepada mereka, dan mereka masih bergantung dengan pelayan kasih yang diberi orang dewasa sendiri. Jadi kanak-kanak ini juga diibaratkan sebagai seperti kain putih, di mana kita lah yang perlu mencorakkan kain putih itu untuk menjadikan satu warna kebahagiaan untuk mereka. Okey, seterusnya bagi saya rumusan individu, ibu bapa juga perlu menangani tingkah laku anak-anak secara rasional dan juga adil untuk mengelakkan berlakunya penderaan secara fizikal kepada kanak-kanak. Dan seterusnya kita harus meningkatkan kesedaran bagi kita sebagai masyarakat dan juga kerjasama antara pelbagai pihak kerana perkara ini penting untuk menurunkan ataupun mengelakkan berlakunya penderaan kanak-kanak. Dan seterusnya menjaga keselamatan dan memastikan perkembangan positif kanak-kanak kerana mereka adalah aset penting negara pada masa akan datang. Secara keseluruhannya bagi tajuk yang kami pilih iaitu isu penderaan kanak-kanak, rumusan yang dapat kami sebutkan adalah di mana kanak-kanak sepatutnya dibesarkan dengan kasih sayang tanpa ada unsur penganiayaan ataupun penderaan oleh mana-mana pihak sekalipun, sama ada ibu bapa, pengasuh ataupun pihak tertentu. Jadi menjadi lumrah bagi seorang kanak-kanak itu mempunyai nakal ataupun tidak mendengar kata kerana mereka masih dalam fasa pembesaran. Mereka perlu mengadaptasikan situasi di sekeliling mereka, dan hak atas kanak-kanak ini juga perlu dibela. Sama ada yang lebih ditekankan iaitu dari pihak tertentu, di mana kita dapat isu yang berkaitan dengan kanak yang tidak dibela dan tidak juga mereka harus mengambil langkah-langkah yang signifikan, dan kerjasama daripada semua pihak perlu diambil berat kerana isu tidak perlu dibesarkan kerana isu penderaan ini perlu direndahkan lagi dan dalam kalangan masyarakat agar tidak menjadi parah dalam kalangan komuniti. Jadi itu sahaja pembentangan kami pada kali ini. Sekian. Sekian, terima kasih.